Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi alladhi farada alaina ta'allum al-ilmi walladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat sentiasa kepada kita, memberikan kemudahan dalam urusan hidup kita, urusan mati kita, memakbulkan segala doa kita, menerima segala amalan yang telah kita lakukan, yang sekarang kita lakukan dan yang insya-Allah yang akan datang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah kira sebagai amal ibadah insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini yang ataupun yang tidak hadir dikurniakan dengan husnul khatimah. Akhir kalam kita kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimah yang menghantar kita ke syurga Allah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan kubur kita masing-masing. Segala nikmat kubur dikurniakan kepada kita semua, dijauhkan daripada siksaan kubur, sampai pahala ataupun sampai kebajikan ataupun sampai doa dari mereka mendoakan kita, anak-anak yang salih dan salihah, pasangan kita, rakan sahabat handai kita, para jemaah kita mendoakan kita walaupun dah berada di alam barzakh insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dibangkitkan di padang mahsyar kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan dimudahkan segala urusan di mahsyar nanti, mendapat rahmat Allah sentiasa dan mendapat syafaat daripada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita doakan kita semua yang hadir ataupun yang tidak hadir pada malam ini, Allah masukkan di golongan mereka yang masuk ke syurga Allah tanpa hisab bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah takdir kita pada malam ini berada di masih dalam awal bulan Rejab. Malam ni dah masuk 6 Rejab 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami bulan Rajab, berkati kami bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang sempurna bagi kita semua, yang ibadah kita, tarawih kita dan sebagainya insya-Allah. Tuan-tuan rahimakumullah, suka saya nak ajak kita semua untuk kita teruskan dengan kita baca Quran, ya. Kemudian kita lafazkan al-asmaul husna dan kita berselawat insya-Allah. Kita mulakan dengan sama-sama kita membaca, atau mungkin kita dah mula menghafal surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Kalau yang dah hafal, sama-sama kita baca. Boleh baca dalam Quran, masah pun boleh, ataupun buka handphone pun boleh, ataupun dah hafal, sama-sama kita baca. Ambil keberkatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran, dimudahkan urusan kita, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menjauhkan kita daripada fitnah Al-Masihid Dajjal insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
فذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah. Al-Quran, Al-Asma'ul Husna, selawat, antara amalan yang boleh hantar kita pergi syurga, kan? Quran yang Nabi sebut, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi aqmaqal. Bacalah Quran, kata Rasul, sesungguhnya dia akan mai hari kiamat nanti sebagai syafi'an, sebagai pembantu, sebagai penolong kita, memberi syafaat li ashabi, bagi mereka yang sentiasa baca dia. Tak apa, surah Al-Kahfi antara surah yang Nabi suruh kita baca sunat pada hari Jumaat. Beramal dengan surah Al-Kahfi, insya-Allah Allah jauhkan kita daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tak boleh baca seluruh surah pada hari Jumaat, bacalah 10 ayat pertama ataupun bacalah 10 ayat yang terakhir, sama ada banyak ke hari Jumaat ataupun hari selain hari Jumaat. Kemudian yang ketiga tadi adalah Al-Asma'ul Husna, juga antara amalan kata Rasul yang siapa menghafalnya insya-Allah masuk syurga. Dan selawat juga samalah, yang kata Rasulullah, siapa yang lupa selawat agak aku, artinya dia lupa jalan masuk syurga. Satu lagi tuan-tuan, antara amalan yang Nabi sebut yang menjamin kita masuk ke syurga adalah sentiasa istighfar. Sebagaimana tuan-tuan yang duk hafal, iaitu yang namanya Sayyidul Istighfar, kan? Juga amalan yang jaminan Rasulullah. Sekiranya nak kata Nabi, hadis yang sahih Nabi sebut apa dia? Man qalaha minan nahari muqinan. Siapa yang baca yang namanya penghulu segala istighfar minan nahari, waktu siang, muqinan biha, yakin dia dengan bacaan tadi Allah ampunkan dosa dia, betul-betul baca. Famata min yaumihi qabla an yumsiya, maka ditakdirkan hari itu dia mati sebelum petang. Siang itu dibaca, takdir hari itu mati sebelum petang. Fahuwa min ahlil jannah, kata Nabi, maka dia dikira sebagai golongan ahli syurga. Wa man qalaha minal laili, maka barang siapa pula yang baca belah malam, wa huwa muqinun biha, dan baca tu betul-betul yakin dengan keampunan dari Allah Ta'ala, famata qabla an yusbiha, maka dia mati malam tu sebelum subuh. Kata Rasulullah, fahuwa min ahlil jannah, maka dia dikira ahli surga. Baca belah siang hari, mati sebelum petang, syurga. Baca belah malam, mati sebelum subuh, syurga. Tapi syarat dengan yakin. Baca tu betul-betul, bukan berlakon lah, baca betul-betul dan menghayati makna. Macam mana kita baca dan kita cuba kita tengok makna sebenar ataupun di sebalik Sayyidul Istighfar tadi yang Nabi suruh baca, yang namanya penghulu istighfar. Antaqula, engkau kata Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhan aku, la ilaha illa anta, tiada ilah, tiada Tuhan yang layak disembah illa anta, melainkan engkau. Khalaqtani, yang menciptakan aku, Allah menciptakan kita. Wa ana abduka, dan aku ni hamba engkau ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berpegang teguh pada sumpah dan janji. Mastata'tu, semampu aku. Berpegang teguh pada sumpah dan janji kita dengan Allah. Mastata'tu, semampu kita. Semampu kita sebagai manusia. Makanya kita ni sebagai manusia ni, maka kita kena pegang teguh pada sumpah janji tadi. Semampu kita, serahkan kepada Allah. Maka ni tidak ada siapa yang boleh membolakkan balik ke hati kita melainkan Allah Ta'ala. Maka doa yang Nabi baca, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika, kata Ummu Salamah isteri Rasulullah. Itu antara doa yang paling banyak Nabi baca. Nabi ni takkan berubah hati Nabi. Nabi ni takkan dibolak-balik ke hati dia oleh Allah Ta'ala. Nabi iman semakin bertambah, tak pernah berkurang, tak pernah bertukar hati Rasulullah, tak pernah orang kata dindong-dindong macam kita. Tapi Nabi paling banyak baca ya muqallibal qulub tadi, ya Allah yang maha membolak-balik ke hati, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkan hati aku atas agama engkau ya Allah.
mastata'tu, semampu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa mengekalkan atas janji sumpah tadi atas agama kita. Baik. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dengan engkau ya Allah min syarri, daripada kejahatan ma sana'tu, apa yang aku buat. Yang benda tak elok kita buat, benda maksiat kita buat, minta berlindung daripada Allah atas perbuatan tadi. Kita sendiri yang buat, minta berlindung. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengaku ya Allah dengan segala nikmat yang engkau berikan ke atas aku. Terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Kalau kita nak hitung satu-satu memang takkan larat, takkan habis. Kita nak hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kita sebut Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengaku ya Allah atas segala nikmat yang kau beri kepada aku, atas aku, kepada aku. Nikmat macam-macam doa dah. Kalau kita nak kira, memang takkan kira, takkan larat nak kira berapa jumlah harga dia. Kalau kita kira udara saja yang kita duduk seduk ni, oksigen, nitrogen yang kita duduk seduk ni hari-hari ni, sehari semalam ni, fakta mengatakan bahawa kita ni sehari semalam kena sedut berapa liter oksigen. Oksigen kita kena sedut lebih kurang 2,880 liter oksigen sehari semalam. Seorang kita ni, seorang 2,880 liter oksigen. Kena sedut 11,376 liter nitrogen baru boleh hidup. Tidak ada oksigen, tidak ada nitrogen, qalulah kita. Sehari semalam tu kita kena sedut. Cuba kita bagi jumlah berapa tu harga tu. Di hospital 1 liter oksigen harganya RM10. 1 liter oksigen harga RM10. 1 liter nitrogen harganya RM3. Cuba kita kira pula. Seorang-seorang kena hidup 2,880 liter oksigen, 11,376 liter nitrogen. Harga kira baik semua, corak baik semua berapa? Sehari sahaja kita kena bayar untuk oksigen nitrogen sehari saja RM62,928, bukan rupiah, ringgit. Sehari nak bayar 62,000. Boleh bayar. Cuma kira sebulan berapa kena bayar. Bil mai sebulan kena bayar untuk oksigen, untuk nitrogen Allah bagi kita. Kena berapa? Sebulan seorang kena bayar RM1,887,840 lah nak bayar sebulan. Tu seorang. Kita ada anak kita 10 orang, tu dia jenuh nak bayar. Pakai matilah kita. Semua Allah bagi free, FOC, free of charge kat kita. Maka kita mengaku Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi, dan aku mengaku ya Allah juga banyak dosa aku buat. Banyak dosa kita buat. Faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pasal apa? Tidak ada siapa yang layak memberi, yang mampu memberi keampunan illa anta, melainkan engkau ya Allah. Baca pagi, baca malam, insya-Allah dengan yakin kita, mudah-mudahan mati antara masa tu, maka mudah-mudahan kita adalah di kalangan penghuni surga, insya-Allah. Baik. Semua pakai hafal kan? Kalau tak boleh hafal pun print balik dalam Google tu Google belambak tu, print ataupun tulis kah, baca, insya-Allah. Baik. Jadi malam ni kalau ikut kepada kuliah sebelum ni, kita dah khatam kitab Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita baca kitab kecil ini daripada Al-Fadil Ustaz Zamri Hashim, Abu Hazim Al-Dimashqi, Ustaz Zamri Hashim. Kecil kitab ni, dia cerita tentang kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak mulia dan susuk tubuh yang menawan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita baca kitab ini lebih sayang kita, rindu kita mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik.
Kita baca sikit lah. Yang pertama, tentang kitab tersebut diceritakan tentang kecantikan tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dia kata terdapat banyak hadis yang sahih yang menceritakan kecantikan tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketampanan rupa paras baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang mencerita, terutama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kan tuan-tuan baca kitab Syama'il itu semua cerita belaka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Baik. Para sahabat terutamanya dia kata yang belum balik menyebut secara terperinci tentang bentuk badan dan rupa paras baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni dia perhati belakang apa ada pada Rasulullah satu persatu, tak miss satu pun, hatta uban pada berkira, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang dikurniakan muka yang berseri, kulit Nabi yang putih kemerah-merahan, kan? Putih kemerah-merahan. Orang tahu ya Humaira, orangnya putih merah kemerah-merahan, lagu tu. Maka Nabi juga menggelarkan Aisyah dengan ya Humaira. Humairah juga, Aisyah juga putih kemerah-merahan muka dia. Nabi ni dia kata mempunyai mata hitam yang besar, mata hitam tu yang besar dan sangat hitam, hitam sungguh, hitam pekat, bukan hitam tak, bukan hitam betul-betul, hitam pekat dia. Mata yang besar dan menarik, mata putihnya terdapat warna kemerah-merahan. Mata putih Nabi tu kemerah-merahan juga, hitam-hitam tu yang putih tu kemerah-merahan, dan bulu mata yang tebal, lagu tu. Baik, muka Nabi bercahaya dan berseri. Kening Nabi ataupun nama alis mata Nabi ataupun alis mata Nabi itu yang halus dan memanjang. Hidung Nabi yang mancung, ni disebut secara overall dulu lah. Saya dia akan cerita satu-satu. Hidung yang mancung, kening Nabi yang lebat, dahi Nabi yang luas, janggut yang lebat, dada dan perut Nabi sama rata, kan? Sama rata, perut dan dada ni sama rata, lebar dan sebagainya. Nabi ni tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, sederhana. Bila Nabi duduk dekat orang tinggi, sesuai. Bila Nabi duduk dekat orang rendah pun sesuai, sederhana lagi tu. Walau bagaimanapun dia kata, apabila seseorang yang dikatakan tinggi berjalan bersama Rasulullah, mana orang tu tinggi berjalan dengan Rasulullah nampak lebih tinggi, lagi tu. Walaupun kau tu tinggi lah, Nabi nampak lebih tinggi. Allah letakkan ideal tu. Faham lagi tu, nah? Nabi mempunyai rambut antara ikal dan lurus, tak terlalu kerinting, tak terlalu lurus, tak terlalu ikal dan tak terlalu lurus. Apabila Nabi ketawa, wajah Nabi bercahaya macam bulan purnama. Nabi ketawa, wajah Rasulullah ni nampak macam bulan purnama. Banyak hadis sebut Nabi ni, kalau Nabi seronok, Nabi kata sampai nampak gigi gerham, kan? Apabila Nabi bercakap, kelihatan seolah-olah keluar cahaya daripada gigi depan Nabi SAW. Lagi tu, nampak macam bercahaya. Baru disebut hadis cerita tentang Rasulullah tadi. Dia kata disebutkan beberapa hadis tentang ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu yang dia kata, qala al-Barra'u bin Azib radhiyallahu anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khuluqan, laisa bit-tawil al-ba'ini wala bil qasir, muttafaqun alaihi. Kama qala, seorang sahabat nama Al-Barra bin Azib, dia kata apa? Dia kata Nabi ni, Rasulullah ni kata, kanan Nabi ni dia kata ahsanan nasi wajhan, merupakan manusia yang paling kacak rupa paras dan paling baik budi pekerti Rasulullah. Wa ahsanahum khuluqa, wajah handsome, akhlak bagus, paling baik budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
laisa bitawil, dia kata Nabi ni tak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan tak terlalu rendah, sederhana. Itu Al-Barra cerita tentang rupa Nabi SAW, akhlak Nabi, dan juga tinggi rendah Nabi SAW. Nabi, sahabat kata, Nabi ini adalah manusia yang paling kacak. Manusia yang paling kacak. Tapi kita selama kita duk kata Nabi Yusuf Nabi yang paling kacak. Pasal apa tak timbul Nabi paling kacak? Kan? Kita dah kata Nabi yang paling kacak Nabi Yusuf AS. Semua orang tahu cerita Nabi Yusuf yang digila oleh Zulaikha tu kan? Zulaikha nak goda dia, perangkap dia masuk bilik dan sebagainya, nak goda dia, dia nak lari, dia pegang belakang baju belakang Nabi Yusuf, koyak belakang dan sebagainya, kena panggil dan sebagainya. Maka ada seorang bayi yang Allah berikan karamah kepada dia, boleh bercakap kan, cerita kalau sekali Yusuf tu bersalah tentu berkoyak belah depan, tapi yang kejadian tu koyak baju belah belakang kan. Maka Zulaikha pun tak puas hati, dia panggil semua isteri pembesar, dia nak kenal mereka. Hampa tak kenal lagi Yusuf lagu siapa? Oh, hampa tak tengok lagi kan. Maka dia panggil, dia berikan buah-buahan, dia ambil pisau sebagainya, suruh Yusuf berjalan daripada mereka sambil mengoyak buah tadi. Mereka tak sedar, mereka telah terpotong tangan mereka. Pasal apa? Syiqaq, melihat wajah Nabi Yusuf yang begitu tampan, sampai tak sedar dah potong tangan, berdarah lah kan. Lagu tu Nabi Yusuf ni tampan dah, tetapi Rasulullah lebih tampan. Kecantikan Nabi Yusuf separuh cantiknya Rasulullah. Tetapi kenapa wanita-wanita di zaman Rasulullah bila melihat Rasulullah mereka tak potong tangan? Nabi Yusuf handsome dah, mereka tengok waktu tu sampai potong tangan. Maksud kata Rasulullah ni adalah separuh daripada Nabi Yusuf, separuh daripada kecantikannya ada pada Nabi SAW. Baik, tetapi Allah Ta'ala tidak menzahirkan seluruh cantiknya Rasulullah. Pasal apa? Bila dizahirkan seluruh cantiknya Rasulullah, maka bawa bala pula. Nabi Yusuf baru separuh cantik Rasulullah tu, mereka dah potong tangan dah kan. Kalau Allah zahirkan 100% Nabi ni lebih cantik daripada Yusuf AS, bukan tak potong tangan, mereka bunuh diri tu koi. Nabi Yusuf separuh dah potong tangan dah. Rasulullah dia pun tengok tak ada potong, dia pun bunuh diri tu. Bunuh diri tu bala kah? Bala. Bila bala, Allah tutup separuh, Allah jadikan Nabi ni rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Lagu tu. Dan Nabi lah manusia yang paling cantik. Kalau Nabi ni Allah zahirkan semua, wanita Arab tak ada tak ada keturunan Arab, pasal dia pakat bunuh diri belakang. Bila nak siapa nak beranak? Siapa nak mengandung? Takkan kita nak mengandung ke lelaki? Baik. Itu yang pertama. Kemudian dia sebut lagi, An Abi Ishaq As-Sabi'i annahu qala sa'ala rajulun al-Barra'a Al-Barra' bin Azib akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf, faqala la bal mithla al-qamar. Hadis rawahu al-Bukhari wa Tirmidzi atau kama qala. Baik. Tadi daripada Al-Barra', daripada Abi Ishaq As-Sabi'i, dia kata bahawasanya seorang lelaki pernah bertanya Al-Barra'. Seorang lelaki ni dia tanya Al-Barra' sahabat Rasulullah. Dia tanya apa? Adakah muka Rasulullah ni, akana wajhun Rasulillah, adakah muka Rasulullah ni mithla saifi, menyinar dia, bersinar dia, merliknya mithla saif, macam pedang kah? Kata tu biasa tengok pedang ni yang baru tu dia berkilat kan, tajam dan berkilat, macam tu kah cahaya tu? Kan dia tanya Al-Barra'. Kata Al-Barra', dak, dia kata bukan lagu tu. La, dak, bal mithlal qamar. Dia kata dak, bukan macam pedang, bukan macam kilauan pedang tu, bahkan muka Rasulullah, dia kata mithlal qamari, seperti bulan. Cuba bezakan pedang yang bersinar, yang mengelik-ngelik tu, kena muka kita, silau men.
Bulan, bila mana bulan mengambang penuh, bulan purnama, cuba tengok, kita boleh melihat bulan dengan tenang. Betul tak? Kalau tengok matahari, silau. Malah gitu. Tengok pedang, silau. Tengok bulan, tenang. Itu umpamanya ketenangan ataupun wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diumpamakan oleh Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Bulan. Baik. Maka bulan ni kita tengok seronok. Bulan. Bila bulan purnama, seronok. Dan sebagainya. Itu tentang muka Rasulullah. Baik. Kemudian dia kata lagi, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menceritakan. Dia kata apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, arti kata dalam peristiwa hijrah, Nabi sampai di Madinah, dia kata hari itu manusia ni berduyun-duyun mai nak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah gitu. Umpamanya hari itu kota Madinah ni pesta. Pesta perlombaan tak ada tahun ni kan? Terlepas pun tak ada. Covid punya pasal tak ada. Manusia ni berbondong-bondong semua pakat main belakang. Pasal apa? Nak tengok wajah Rasulullah. Lah gitu. Hari tu bagaikan satu Madinah seronok belakang. Ada yang naik atas rumah depa, ada naik atas pokok kurma, nak intan, nak intip, nak skodeng. Manakah Rasulullah ni? Depa nak tengok lagu mana, wajah Nabi dan sebagainya. Dan dia kata, Abdullah bin Salam kata apa? Dia kata salah seorang di kalangan mereka tersebut, dia ni saksi mata lah kalau kita, saksi mata. Kata siapa? Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Hari itu disebut ketika tu dia belum Islam lagi, kan? Bila hari mula-mula habis sampai tu, dia pun tengok sekali. Dia kata apa? Ketika aku melihat dan merenung muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku yakin bahawa muka Nabi ni, dia kata, bukanlah muka seorang penipu. Nampak muka dia tahu nak orang bagus punya ni. Bukan jenis enam jahanam punya ni. Muka baik dan sebagainya, nampak elok cantik. Ini bukan penipu punya. Tengok mula-mula tengok confirm bagus, orang bagus. Bahkan itu dia kata, inilah muka yang dikatakan muka penghulu sekalian Nabi, muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Salam, dia kata apa? Dan ucapan pertama yang aku dengar, dia kata, hari itu dia saksi mata. Ucapan pertama yang aku dengar daripada Nabi ialah Nabi sampai di Madinah tu, apa Nabi kata mula-mula? Nabi kata apa? Ayyuhan nas. Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia. Nabi kata tersebut pertama, afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Hadis rawahu Tirmidzi wa sahihahu atau kama qala Rasulullah. Baik. Dia kata apa? Dia dengar Nabi kata, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Yang turun Nabi kata, manusia semua sebarkan salam. Satu. Yang kedua, wa at'imut ta'am, buat bagi jamu makan orang, bagi orang makan. At'imut ta'am, wasilul arham, eratkan silaturrahim. Jangan pecah belah, jangan duduk balah. Eratkan silaturrahim. Wasallu bil laili, dan salat di tengah malam. Wan nasu niyamun, ketika mana? Ketika manusia sedang tidur lena tu. Nabi kata, mula-mula sebarkan salam, buat jamu makan, sambung hubungkan, eratkan silaturrahim, salat malam. 4 benda ni Nabi kata, tadkhulul jannata bisalam. Kan? Tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu dapat masuk syurga dengan salam, dengan selamat. Ini juga antara amalan yang Nabi kata yang boleh menghantar kita masuk syurga.
bagi salam ke orang, bagi makan ke orang, hubungkan silaturahim dan sebagainya, dan menghidupkan malam ketika mana manusia sudah duduk tidur lena, kita bangkit malam beribadah. Ni amalan ni Nabi kata boleh hantar tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu masuk syurga dengan selamat. Kan? Yang benda ni tuan-tuan buat semua kan, bagi salam ke orang dan sebagainya, nah, duk jamu orang makan dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan duduk ziarah Maizurah, walaupun SOP pun ikut SOP, ziarah tetap ziarah dan sebagainya kan. Kemudian tuan-tuan ada qiyamul lail dan sebagainya. Ini amalan. Qiyamul lail lawan dia suqul lail. Apa maksud qiyamul lail? Qiyamul lail mendirikan malam. Suqul lail pasal malam. Tu beza. Qiyamul lail dia mula 2/3 malam. Pasal malam, suqul lail dia mula lepas asar. Pukul 3 tu daripada pasal Kain Muharrah. Sampai pukul 10 ni tak boleh lah, ni kat SOP kan. Tengok mana ramai orang qiyamul lail dengan suqul lail. Bukan haram pi suqul lail, jangan tak usah kata lagu tu haram. Dah, boleh pi suqul lail. Boleh, tak ada masalah. Jaga adab. Kerana kata Rasulullah, tempat yang paling Allah suka masjid dia. Tak? Dan tempat yang paling Allah benci pasar dia. Pasar. Haram ke pasar? Tak haram. Jaga adab di pasar. Maka Nabi ajak kita supaya masuk ke pasar dengan doa. Baca doa apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tu supaya kita ni tidak termasuk dalam golongan mereka yang Allah benci. Pasal pasar itu yang paling benci. Dan pasar juga tempat macam-macam duk ada. Kita dah cerita sebelum dulu kan, tempat orang duk menipu pun di pasar lah. Orang duk menega pun tak semua. Ada menega menipu pasar, hidup balas pun di pasar. Hidup mengatakan orang pun di pasar. Hidup mengumpat orang di pasar. Semua tu. Tapi kalau kita boleh jaga adab di pasar, maka kita tak masuk dalam mereka yang Allah yang tak suka tempat di pasar tadi. Baik. Kemudian dia kata lagi, sikit lagi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa anwarahum launan lam yasifhu wasifun qattu illa shabbaha wajhahu bil qamari lailatal badri wa kana irquhu fi wajhihi mithlal lu'lu'i wa atyaba minal miski. Hadis rawahu Abu Nuaim wa ghairuhu atau kama qala. Baik. Aisyah cerita, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cerita, dia kata apa? Rasulullah ni kata manusia yang paling kacak, dia kata paling kacak rupa parah dia. Tadi Sayyidina Aziz cerita kan, Barak cerita lagu tu. Ni Aisyah Ummul Mukminin, isteri Rasulullah. Dia bercerita, dia kata Nabi, dia kata kana Rasulullah SAW ahsanan nasi wajhan, adalah manusia yang paling kacak wajah dia. Baik, rupa parah dia. Wa anwarahum launan, dan paling bercahaya warna kulit dia. Kan? Bercahaya, betul. Hari Maulid Nabi SAW dilahirkan, disebutkan bahawa bercahayalah rumah Aminah, ibu Rasulullah. Cahaya. Dia kata cahaya tadi sampai merembeh sampai ke Syam. Cahaya tu. Baik. Kata Aisyah, tidak ada seorang pun yang cuba untuk menyifatkan bagian Rasul kecuali orang itu pasti akan mengumpamakan muka Nabi seperti bulan. Macam tadilah Al-Qamar. Lailatul Badri, bulan ketika mana bulan bercahaya penuh, bulan purnama. Lagu tu, bulan purnama. Dan peluh yang ada di muka Rasulullah, kana irquhu fi wajhihi, peluh yang ada di wajah Rasulullah mithla al-lu'lu', umpama bagaikan permata. Lu'lu' ni permata. Wa atyaba minal miski, dan lebih harum daripada kasturi. Aisyah dia nak cerita tentang eloknya parah Rasulullah SAW
dan juga bercahayanya muka Rasulullah SAW seperti bulan, dan peluh yang ada di muka Rasulullah tu dia kata macam permata. Lu'lu' ni permata, dan lebih harum baunya daripada kasturi. Kan? Makanya apa yang ada pada Nabi ni semuanya berbau harum dah. Dulu kita baca dah mukjizat Rasulullah. Ayat Ali Rasulullah lebih harum daripada kasturi lagi. Peluh Nabi juga lebih harum daripada kasturi lagi. Hingga kan Nabi, bila Nabi SAW berjalan di kota Madinah, Nabi akan berjalan lagu mana? Nabi akan berjalan di celah-celah bangunan. Madinah tu banyak bangunan, bangunan lorong-lorong lagu tu. Bila Nabi lalu kot lorong-lorong tu, walaupun Nabi dah lama lalu kot tu, sahabat mai ikut belakang, dia berkata, lorong ni pernah dilalui oleh Rasulullah. Pasal apa? Baunya merecik peluh tadi melekat pada bangunan tadi, melekat pada tembok-tembok tadi. Lagu tu. Dia kata, ni Nabi pernah lalu kot ni. Lagu tu. Nak cerita peluh Nabi tu lebih harum daripada kasturi dan kekal bau dia. Itu baru peluh Rasulullah. Dan yang kekal bau pada Nabi ni, apa sahaja yang ada, tapak tangan Nabi pun sama juga. Tapak tangan Rasulullah ni, bila mana disebutkan bahawa bila mana mengenai apa sahaja yang Nabi pegang, melekat bau harum tadi di tempat tersebut. Sama ada Nabi akan memegang para sahabat, bau tu melekat kat situ, kekal. Dan dulu dalam kitab Mukjizat Rasulullah kita sebut, kita cerita tentang seorang sahabat Nabi, namanya siapa dia? Namanya Sayyidina Utbah bin Farqad radhiyallahu anhu, kan? Ingat lagi tak? Utbah cerita, kata Ummu Farqad, isteri Utbah ni, isteri dia kata apa? Dia cerita, dia kata Utbah ni ada 4 orang isteri. Dia kata 4. Is one, is two, is three, is four. 4 orang. Dia kata Utbah ni tidak pernah memakai minyak wangi. Lagi tu. Utbah ni tak pernah pakai minyak di rambut dia. Utbah ni tak pernah memakai minyak di janggut dia. Tak pernah pakai. Tapi bau dia lebih harum daripada isteri dia ni. Lelaki kita ikut dah kan. Kadang-kadang pakai, perempuan jaga kan. Isteri dia kata, kami 4 orang ni duk berlumba-lumba, duk pakai macam-macam bau, tapi supaya bau mereka ni lebih harum daripada suami ni. Tetapi bau suami ni lebih harum daripada mereka lagi. Lagu tu. Dia pun tanya, abang, bingung lagu tu lah kan, abang, pasal apa abang ni wangi sangat ni, pasal apa? Abang tak pernah pakai minyak wangi, minyak pun di rambut, tak pernah pakai minyak rambut, tak pernah pakai minyak di janggut, tak apa, tapi lebih harum, pasal apa? Kata Utbah, dia kata satu hari aku pergi kat Rasulullah, dia kata, kan, aku pergi kat Rasulullah SAW, dia kata, kemudian dia kata aku mengadu sakit, ada mengatakan dia ni sakit, dia gatal kulit dia dan sebagainya, sakit macam lagu itulah, sakit, mengadukan Nabi. Maka Nabi suruh apa? Nabi suruh dia buka baju. Nabi nak berubat lah, Nabi dia buka baju dan sebagainya, diletakkan di atas perut dia. Maka Nabi mula baca sesuatu. Dia kata Nabi letakkan tangan Nabi, satu tangan Nabi letak dalam perut dia, kan? Dan satu lagi tangan Nabi letak dalam belakang dia. Lagi tu, satu tangan Nabi letakkan dalam perut, mana menyentuh perut dia, dan satu tangan letak di belakang dia. Dia kata mula hari itulah, dia kata mula hari itu sampai lah, dia kata bau tu duk ada lagi. Lagi tu, bau tu duk ada lagi. Maka dia kata Utbah ni bila mana dia berjalan, dia pun tahu Utbah mai bau tu. Lagi tu, dia pun tahu Utbah nak mai ni. Bau tu duk ada, bau tu mai. Pasal apa? Kesan daripada tangan Rasulullah yang menyentuh tubuh dia. Subhanallah. Ini antara mukjizat ataupun kemuliaan, kehebatan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dulu ya adik-adik kita duduk buat qasidah tu kan, ada disebutkan dalam qasidah qamarun tu kan. Dia kata apa? Disebutkan tentang wa atyabu min kalam wa ahsanu min kalam, lupa dah. Dia kata kaful Mustafa kal wardi nadi, kan? Wa kaful Mustafa kal wardi nadi
wa itru hayabqa idza massat ayyadi. Ya gitu. Lagi itulah lebih kurang. Dia kata apa? Wa kaful mustafa kal wardi nadi. Kan? Kaful mustafa siapa dah? Tapak tangan al-Mustafa Rasulullah lah. Kan? Kal wardi nadi, umpamanya lembutnya macam bunga yang sedang mekar. Bunga ni mana? Bila dia mekar tu lembut. Tapak tangan Rasulullah. Wa itru hayabqa idza massat ayyadi. Dia kata wa itruha, atar apa? Atarnya wangi lah. Wangi. Ya baqa, kekal. Idza massat ayyadi, bila mana disentuh oleh tangan-tangan ataupun tangan Rasulullah menyentuh apa saja, wangian tu wa itru hayabqa, kekal. Wangi tu melekat lagu tu. Macam Utbah tadi lah, melekat pada badan dia hingga sampai ke isteri dia pun pelik macam mana dia boleh wangi seperti tu. Rupanya kekal baunya daripada tapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni tak perlu memakai atar pun memang dah wangi dah. Tetapi Nabi suka memakai minyak atar. Lagi tu. Kalau kita ada wangi dah pakai buat apa? Pakai buat apa dah wangi dah? Tak payah pakai dah. Nabi juga suka memakai minyak atar supaya apa? Supaya nak bagi panduan kepada kita suka kepada bau-bauan, artinya juga kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma beza kadang-kadang kita pakai minyak atar dengan Rasulullah pakai. Baik. Sunnah memakai minyak atar kita kenakan pada tapak tangan. Kan? Kita cerita dulu kan. Letak pada tapak tangan, sapukan dan juga usapkan di mana kita nak, di wajah ke, di pakaian kita. Letak di tapak tangan, usapkan. Beza sikit dengan kita, kadang-kadang kita letak tangan mana? Kita letak tangan sini. Lepas kita buat lagu tu, letak tangan nadi. Tak salah, cuma sedikit tak sama macam Rasulullah. Anjak sikit lah. Anjak sikit letak tangan ni, baru nampak sunnahnya kesan tang situ. Lagu tu letak tangan sini tak salah, tapi tak dapat pahala sunnah. Sunnah letak tangan, gosok-gosokkan, sapu di mana kita nak letakkan, di pakaian kah, di wajah kan, dan sebagainya. Itu beza. Lagi tu. Dan juga macam kita simple je sunnah Rasulullah ni. Mudah kita ikut. Macam kita dulu apa? Makan buah kurma. Buah kurma. Kita ambil buah kurma dengan tangan kanan. Makan. Beza dengan kita. Kita ambil biji dengan tangan kanan. Nabi tak. Nabi ambil dengan tangan kanan, kunyah-kunyahkan biji tu, Nabi ambil dengan tangan kiri. Itu sunnah Rasulullah. Kalau kita makan dengan tangan kanan, ambil tangan kanan pun boleh, tapi tak sama dengan sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi ambil dengan tangan kanan, biji tu ambil dengan tangan kiri. Nampak sunnah tu boleh. Simple. Benda simple. Lagi tu. Makanya Nabi SAW menyukai wangian tadi supaya nak bagi panduan pada kita, juga suka berwangi-wangian. Tapi lepas tu Ustaz, orang perempuan haram pakai kan wangi-wangian? Ya. Mana boleh orang perempuan makan Ustaz? Baik. Orang perempuan harus memakai bau-bauan. Sekiranya dipakai tadi bukan untuk tujuan menggoda orang lelaki lain, harus pakai. Yang haram tu mana? Haram dia pakai tujuannya dia palung untuk kata apa kat aku. Contoh, tujuannya tu haram. Tujuan untuk memikat, haram bagi perempuan. Tapi kalau dia pakai untuk menghilangkan bau badan dan sebagainya, keluar rumah, harus boleh. Jangan bukan haram pakai, boleh pakai. Tapi bergantung pada niat kita masing-masing. Kalau dia pakai, perempuan tadi dia pakai untuk tujuan menggoda orang, maka haramlah. Tapi kalau tujuan dia pakai untuk suami dia, contohnya untuk dia keluar rumah, untuk hilang bau badan dan sebagainya, harus boleh pakai. InsyaAllah. Inilah antara berapa hadis, 1, 2, 3, 4 hadis daripada kita Rasulullah SAW. InsyaAllah ada lagi cerita tentang keharuman dan kebersihan tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sama-sama
membaca, sekiranya masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Kita kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu saya lupa. Hari itu saya lupa awal dia. Tak lihat dia. Tak lupa hari itu dah kira itu nak pergi beli. PKP lupa tu weh. Lupa blur tu weh. Blur tu insya-Allah kalau ada masa saya singgah dekat madrasah Ustaz Zamri tu di Kota O kan. Kata insya-Allah saya akan cuba dapatkan saya bagi siapa kita bacalah insya-Allah lah. Wallahu a'lam insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.